السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya risau juga buat kuliah pada bulan Disember ni, kerana ramai orang kahwin, kita tahu. Dan ramai orang pergi kenduri. Dan anak-anak muda pun ramai yang dah kahwin. Masa saya pergi Mekah, saya dapat satu cerita daripada satu orang tentang orang kahwin ni. Saya pernah cerita dalam kuliah yang lain. Cerita tentang apa? Saja mula kan orang tak main. Cerita tentang apa? Harimau kahwin, dia cerita. Bila harimau kahwin, dia kata, hebatlah majlis harimau sebagai raja di rimba, menyebabkan binatang-binatang lain datang dalam keadaan yang hormat kepada harimau. Kemudian datanglah kucing untuk mari juga hadir ke majlis harimau. Kucing datang ke majlis harimau dan kemudian tak hormat harimau ni. Melompat-lompat, menari-nari di hadapan harimau. Orang tengok macam mana kucing ni tak hormat ke harimau sebagai raja di rimba. Lalu kucing mendekati harimau dan berbisik kepada harimau dengan satu bisikan. Sekali dia bisik saja, pensan harimau tu. Kucing tu apa dia bisik? Dia bisik, dia kata, aku dulu badan besar macam kau lah, lepas kahwin jadi Sony je. Jadi lepas kahwin ni ramai yang tak ada lah. Kedua hujan. Saya pun tengok hujan ni macam mana datang. Alhamdulillah tuan-tuan datang juga. Saya pakai baju merah bukan kerana saya datang daripada mana-mana pimpinan. Secara kebetulan. Saya pun tadi dia tengok baju, Allah, merah pula. Silap bawa kan. Tapi tak ada kaitan. Babu wada'i sahiba wa wasiyatuhu ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. Bab ucapkan selamat tinggal kepada sahabat, wasiat dia ketika berpisah, ketika musafir dan selainnya, dan berdoa untuk dia dan minta untuk dia berdoa. Qala Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب, telah berpesan dengannya, yakni telah berpesan dengan agama Ibrahim
kepada anak-anaknya, demikianlah Ya'qub kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu agama. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslimun, menyerah diri kepada Allah. Syahid yang dia nak ambil dalam ayat ini ialah, ayatnya ada sama lagi. Dia nak ambil bagaimana para anbiya berpesan kepada anak-anak mereka tentang agama. Pasal biasanya ibu bapa dan seumpamanya selalu berpesan tentang pelajaran dia pada zaman ni, berpesan tentang harta dia nak kerja apa, tapi tidak ramai orang yang berpesan tentang agama. Sedangkan para anbiya, mereka pesan tentang agama. Mereka nak mati, mereka tak kata nanti jaga harta aku berapa, bukan benda tu salah. Tetapi berpesan kepada agama adalah penting. Kita lihat ayat yang berikutnya. Allah menyebut, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Adakah kamu hadir ketika maut hadir kepada Ya'qub? Syuhada' yakni menyaksikan. Asalnya syuhada' dalam bahasa Arab ni, syahada badrin, dia menyaksikan, syahada badran, dia menyaksikan Badar, maksudnya dia menyertai. Boleh maksud dia menyaksikan, yakni dia menyertai. Kamu ada tak ketika Ya'qub dihadiri oleh maut? Allah tanya, ini satu uslub, satu pendekatan dalam bahasa Al-Quran, nak bagi orang bagi perhatian, bahawasanya dia ambil perhatian tentang isi cerita yang Allah nak bawa. Allah kata, kamu ada tak masa Ya'qub dihadiri oleh maut? Yakni maut hadir kepada Ya'qub alaihi salam. Idh qala li bani ma ta'budu min ba'di. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, kamu nak sembah apa selepas aku nanti? Ini Nabi. Dia pesan kepada anak-anak dia. Lepas aku tak ada nanti, nak sembah apa? Allah. Rumah Nabi dah tu. Lepas kamu tak ada nanti, kamu macam mana agama kamu? Akidah kamu ni macam mana? Ketika itu, Ya'qub berada pada keadaan hampir kepada maut. Dia nak ambil saksinya bahawasanya, bila kita nak mati, kena tengok anak-anak kita, tanya macam mana agama kamu. Macam mana akidah kamu. Tapi kalau kita tak pernah duk cakap tentang akidah, tentang masa hayat ni, anak-anak kita kata, pak kita meracau sakan ni. Sebelum ni tak pernah cakap. Maka Allah kata, anak-anak dia kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami sembah Tuhanmu dan sembah Tuhan bapa-bapakmu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerah diri kepadanya. Yang ini jawapan anak-anak Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawa ayat ni, bawah tajuk ni nak ceritanya bahawasanya bila kita nak berpisah dengan orang yang kita kasih, kawan kita, kita tanya dia tentang, kita wasiat tadi. Wasiat tentang agama. Sebab itu sebahagian para ulama, mereka ketika mensyarahkan hadis al-mayt yu'adzab bi bukai ahlihi, mayat diazab dengan tangisan keluarganya, sebahagian mereka menyatakan sebabnya kerana bapa dia tu ataupun mak dia yang mati itu tak pesan kepada dia, aku mati besok janganlah kamu buat cara-cara yang tak betul. Biasanya orang zaman dahulu bila mati dia akan meratap tentang mayat tu. Kadang-kadang ada yang pesan supaya diratapi mayat. Diratapi mayat. Jadi kata para ulama, sebabnya kerana mayat diazab itu kerana bukan kerana dosa orang atas dia tanggung kat bawah. Kerana itu dibangkang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia dengar hadis ini dia tak setuju. Kerana la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Aisyah bukan bangkang Nabi itu, dia bangkang cara tafsir. Cara faham hadis tu salah.
Lalu para ulama syarah hadis bincang tentang makna hadis tu. Kata mereka sebabnya dahulu ada orang apabila dia nak mati, dia kadang-kadang ada yang pesan, aku mati ni tolonglah buat majlis meratam kat aku. Orang dulu kalau kita tengok sebahagian agama, memang dia sewa orang suruh menangis pun. Ada kan? Dia sewa pun. Naik atas kereta, baling apa lagi kan. Bunyi dengan gendang, gedung-gedang. Ada yang dia tahu kalau dia mati ni, anak-anak dia mesti akan meratapi mayat. Tapi dia rasa okey lah. Sebab apa? Sebab itu dah ada budaya. Dia pun suka, takkan aku mati semua orang diam je. Maka kata mereka sebab itu dia kena. Tapi kita kena ingat jugalah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali menyebut bahawasanya kunna nara al-ijtima' 'inda al-ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap bahawasanya berimpun di rumah si mati dan menyidangkan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Marah. Apa yang penting ialah seseorang apabila dia nak mati, dia kena ikut sunnah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa dia pesan kepada anak-anak dia? Saya dengar satu video bagus ya, cerita Arabnya video. Dia kata ada satu orang ni biasalah dia ni, dia pergi sama orang tua. Jadi dia mari duduk semayang di masjid. Dia pergi jumpa Tok Imam tu da'i lah, Syekh lah juga. Dia kata tolonglah ajak pada saya satu benda yang memberi manfaat yang boleh saya kongsi dengan orang lain. Dapat pahala. Kawan ni pun dah tak tahu nak kata apa. Panas lah. Ekon tak tak? JST. Hamba Allah ni pun terkejut macam tu. Tak tahu nak kongsi apa. Dia terlintas lah dia hadis Nabi yang selalu kita dengar lah. Kalimatan khafifatan ala habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan. Dua kalimah yang Tuhan sayang, yang ringan di lidah, berat pada timbangan. Subhanallah al-azim, subhanallah wa hamdih. Jadi ini dua benda. Jadi dia ni pun boleh. Yang tu ada boleh. Lepas tu dia balik rumah dia sebut sekali tak boleh, dia suruh ulang kalimatan khafifatan 'ala habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah al-azim subhanallah bihamdih. Dua kalimah yang Tuhan sayang, ringan di lidah, berat pada timbangan. Subhanallah al-azim subhanallah bihamdih. Subhanallah al-azim subhanallah bihamdih. Dia pun bila ada majlis yang ramai rumah dia, anak-anak dia berimpun, yang itulah kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah al-azim subhanallah bihamdih. Jadi semua orang pakat dah boleh yang tu. Datang orang ramai anak-anak dia, yang tu lah dia pesan. Datang orang jumpa majlis apa, orang tua-tua pesan benda yang sama. Duduk orang ramai-ramai, dia duduk di tengah tu. Saudara-saudara sekalian, dia baca hadis tu. Ramailah orang duk kongsi, tengah bagi orang dah dengar dah sebenarnya. Ditakdirkan dia ni sampai sakit dan kemudian dia pitam. Dia koma. Lepas dia koma berapa hari semua anak-anak berimpun. Tengok. Berapa hari kemudian baru dia buka mata. Dia buka mata, dia tengok doktor. Dia kata, doktor, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah al-azim subhanallah bihamdih. Parah. Pada duduk olah sekejap meninggal. Karena dia
ada satu benda dapat kat dia, tapi dia nak pesan ke orang. Dia harap dengan tu dia dapat pahala. Jadi ramai orang kongsi. Kadang-kadang kita ilmu banyak. Hak kita pesan ke orang tak banyak. Jadi ada satu ilmu saja, satu hadis kita dengar. Orang mungkin kata-kata, hang ni berapa kali dah sebut hadis tu. Tak apa. Hadis tu yang aku ingat pun. Boleh buat amal. Kan? Orang dengar, mungkin kali pertama orang dengar, kedua orang dengar, bagus juga disebut. Kita amalkan. Maksudnya pesan kepada orang lain. Okey. Berikutnya. Wa ammal ahaditsu faminha, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan haditsu Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an, allazi sabaqa fi babi ikrami ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah disebut dalam bab dalam bab memuliakan kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni maknanya panjang. Hak dia ada dalam kitab tuan-tuan sekarang ini, dia masukkan yang pendek. Dia ringkas, dia ikhtisarkan riwayat tu. Kerana hak riwayat panjang ni ada dah dia sebut, dia kata di dalam bab ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ialah hadis yang di situ dia tulis apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan ada kitab? Berapa orang yang ada kitab? Oh, tak ada kitab kata. Hadis yang ada, tuan-tuan, ialah dia ringkas. Hadis ni panjang. Hadis ni diriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan. Yazid bin Hayyan ni adalah merupakan salah seorang tabi'i min awsati tabi'in, di kalangan tabi'in. Yazid bin Hayyan dia sebut, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah. Husain bin Sabrah wa Amr ibn Muslim. Dia kata aku dan Husain dan Amr bin Muslim, kami keluar. Mereka ni tiga orang tabi'in. Mereka keluar ila Zaid bin Arqam. Mereka pergi melawat Zaid bin Arqam. Nah, hadis tu dia tuliskan, hadis Zaid bin Arqam. Mana ada puji ni? Pantang sebut nama dia. Zaid bin Arqam ni sahabat Nabi. Dia ni Khazraji. Dia orang Khazraj. Aus dan Khazraj. Dia orang Khazraj. Dia ni antara orang yang sahabat yang banyak terlibat juga di medan jihad dengan Nabi SAW. 17 kali dia terlibat dengan jihad. Mungkin lebih kurang, saya ingat tahun 52 Hijrah begitu dia meninggal. Dia ambil juga hadis daripada orang lain juga. Dia ambil hadis daripada Anas bin Malik dan selainnya. Zaid ni. Dia orang masa pergi kat Zaid ni tua dah. Ini sunnah. Kadang-kadang kita ni nak buat jalan melawat orang, kita pergi melawat orang soleh, orang baik-baik. Kan? Kadang-kadang orang pergi melawat tokoh ulang. Bolehlah juga kan. Melawat. Tapi sunnah ni kita melawat orang saleh-saleh. Kan? Kita tak jauh kadang-kadang pergi rumah dia, kadang apa dia boleh jamu buat. Sunnah. Kadang-kadang dia cakap benda yang baik, dapat manfaat, kita berjalan dapat manfaat. Sunnah. Sejuk sikit kan? Okey. Kata dia, falamma jalasna ilaihi qala Husain laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Apabila kami duduk, jadi Husain ni salah seorang yang pergi itu berapa orang? 3 tadi. Yazid bin Hayyan, Husain bin Sabrah tadi dan Amr bin Muslim. Husain kata, wahai Zaid, laqad laqita khairan katsira. Wahai Zaid, kau telah berjumpa dengan kebaikan yang banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu. Wahai Zaid, kau ni telah jumpa kebaikan yang banyak. Pertama, iaitu kau telah jumpa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ni mata yang tengok Nabi ni. Mata sahabat tengok Nabi. Kadang-kadang para tabi'in
pegang tangan Thabit Al-Bunani, dia pegang tangan Anas. Sebab apa lama dia pegang? Dia tangan ni pernah pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata tu mata yang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata engkau telah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu, dan engkau telah dengar hadisnya. Ada sahabat yang dia jumpa Nabi. Kadang-kadang tak ada riwayat yang diriwayat daripada dia. Ada sahabat yang tengok Nabi, tengok jauh. Masa mereka pergi Hajjatul Wada', dia ramai juga yang tengok Nabi. Tapi mereka tak sekali itu je mereka tengok Nabi. Tapi mereka kira sahabat. Syarat nak jadi sahabat ni, macam kita dah sebut dulu, tak mesti tengok. Syarat dia mesti berjumpa. Tak tengok pun tak apa, tapi kena jumpa. Kerana bukan semua orang yang berjumpa tu boleh tengok. Orang buta berjumpa dengan Nabi, tak boleh tengok. Tapi mereka sahabat. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sahabat Nabi. Mereka jumpa, tapi mereka tak tengok. Dia jumpa, dia tak tengok. Ada hadis lagi tentang dia. Ada ayat Quran lagi turun berkaitan dengan dia. Laqad ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu. Engkau perang dengan Nabi. Dia perang banyak kali Zaid ni. Saya ingat 17 kali dah dia menyertai peperangan. Ghazwat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salaita khalfahu. Dan kau solat pula di belakang Nabi. Solat di belakang Nabi. Kita kadang-kadang kata, untung kau solat di belakang imam sekian-sekian. Sama ya. Tapi tak sama solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita sebut masjid ni mana pun sama aja. Semayang masjid Kuala Lumpur ke, semayang masjid Bangladesh ke, sama Ada orang pergi jauh keluar, Nabi i'tikaf di masjid yang jauh-jauh tu, hakikat pahala sama ajalah kalau masjid. Tapi kalau tiga masjid tak sama. Apa dia? Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Yang ni tiga tak sama. Tapi kalau kita pergi jauh masjid tu, kerana masjid tu mungkin ada pengajian, ataupun masjid tu imam dia baca lebih baik, umpamanya, maka itu ada sebablah yang lain. Kata dia, Zaid kata, kemudian dia kata dia lagi, laqad laqita ya Zaid khairan katsira, hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau telah jumpa wahai Zaid kebaikan yang banyak, tolonglah cerita kat kami apa yang kau telah dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama ada menyebut bahawasanya kalau kita jumpa muhaddisin, terutama di kalangan para sahabat, kita sebut sikit kebaikannya dengan berpada-pada orang. Macam mana dia orang ni sebut kebaikan Zaid. Kau telah jumpa Nabi, semayang belakang Nabi. Dia sebutlah kebaikan tu, fadail tu. Kemudian baru dia kata, tolong cerita hadis lagi. Kalau kita jumpa orang, entah ni pergi mengaji banyaklah, 4 tahun mengaji, tolong cerita lah. Tapi kita tak, aku pun tahu lebih kurang semahang, tapi dah ada cerita lebih sikit. Itu menyombong. So, adab, antara adabnya kita sebut sikit kelebihan yang ada pada dia. Kata Zaid, ya bna akhi, wallahi laqad kaburat sinni. Wahai anak saudaraku, laqad kaburat sinni. Telah berusia aku ni, telah tua. Dalam riwayat Ibnu Majah, Zaid kata, kabirna wa nasina wal hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Dah tua lah kami ni. Lupa pun banyak dah. Hadis Nabi ni berat. Ni Zaid, wara' Zaid. Kemudian Zaid kata, wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dah tua, umur pun dah banyak, aku pun dah lupa sebahagian yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari tua ni lupalah, sebab tu bila nak hafal masa muda-muda ni bila tua dia tak ubah nak ingat, kan? Orang tua ramai yang tak ingat, kan? Orang politik pun ramai yang tak ingat. Kita pun heran.
Dia tua ke? Dia orang politik. Itu hanya janji lain. Ini janji lain. Fama haddastukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni. Apa yang aku cerita pada kau, terimalah. Kamu terimalah. Apa yang aku tak cerita tu tak salah, tak bebankan aku. Kata Zaid. Kemudian barulah Zaid sebut hadis ni. Ada di tangan tuan-tuan. Cuba tengok kitab. Okey. Kata dia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Nabi bangun pada kami sebagai sebagai khatib, orang bagi khutbah. Nabi ni bangun berucap. Nabi ni dia bila khutbah, hadis kata idza khatab ala sautuh. Nabi ni apabila dia khutbah suara dia tinggi. Tak, Assalamualaikum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Marilah kita. Orang teruk orang zaman sekarang ni, time Jumaat suka tidur. Dia bukan tidur, dia ditidurkan. Jadi pilihlah khatib tu bagi orang hak boleh khutbah tu bagi kuat sikit. Jadi muda sikit. Bukanlah semesti muda, tua pun okey, kan. Mana hak duduk ni, hak duduk berucap sekarang 2-3 hari ni, tengok dia boleh jadi khatib ke tak. Wastadda ghadabuh, dan kuat marahnya, yakni bukan marah kat orang, maksudnya semangat dia. Wahmarra wajhu, dan merah wajahnya, ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan dia memerintahkan satu pasukan tentera. Tu Nabi kalau berucap. Jadi kalau nak sunnah Nabi, kena macam tu lah kalau khutbah. Jadi sunnah ni bukan sunnah Nabi kalau naik khutbah, Assalamualaikum saya. Dia tak sunnah. Dia kena tinggi suara. Okay. Kata dia fahamidallah, tengoklah hadis ni. Fahamidallah, baginda memuji Allah, yakni alhamdulillah. Sebab tu bila nak mulakan khutbah ni, mulakan alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sebut, mula. Ucapan Nabi mula macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, saya boleh juga, tapi meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Wa asna alaih, dan memuji Allah. Kan? Wa wa'adha wa dhakkar, dia memberi nasihat dan mengingatinya. Summa qal, kemudian dia berkata, amma ba'd, adapun selepas daripada itu. Jadi sunnah juga bila orang khutbah ni, amma ba'd, sebelum nak masuk tajuk. Sebab kita duk heran pasal apa duk amma ba'd, amma ba'd. Dan Arabnya amma ba'd, bukan amma ba'd. Alif, hamzah bukan ain. Kerana nak terlebih harap dengan orang Melayu kan. Nabi Adam tu je. Ana bunyi dah. Bukan ana. Janganlah terlebih harap. Tapi ada kabilah di Yaman, hamzah ditukar dengan ain. Ada. Mungkin dia tu main Yaman. Amma ba'd, ala ayyuhan nas. Tuan-tuan, hadis ni penting sebab hadis ni timbul banyak masalah dalam pemahaman. Amma ba'd, ayyuhan nas, innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujib wa ana tarikun fikum thaqalain. Okey. Hadis ni dikenali dengan hadis thaqalain. Kalau tuan-tuan tengok Iran punya ni, Syiah punya tu, dia akan ada thaqalain. Hadis thaqalain. Hadis thaqalain ni salah satu hadis yang menjadi perlambangan Syiah. Hadis ni, Zaid ni, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Bukhari tak ada. Tapi ada lagi dalam riwayat Tirmizi dan Ahmad selainnya tentang hadis thaqalain ini. Dan hadis thaqalain ini jadi satu perbahasan panjang di kalangan para ulama dan satu polemik di kalangan Sunni dan Syiah.
Tengok Nabi kata apa? Ala ayyuhan nas, ketahuilah semua wahai manusia, innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Yang ni prinsip yang kena kita tahu tentang Nabi. Nabi ni manusia, dia bukan malaikat. Dulu ada orang awal dulu saya balik daripada Jordan. Saya mengajar di tempat saya, di masjid saya. Saya kata Nabi ni manusia macam kita lah, tapi dia mendapat wahyu daripada Allah. Dia protes sesat. Macam mana boleh kita Nabi manusia macam kita? Ni ada orang dia tak faham. Sebab tu ada orang, ada apa, anak murid Syiah Hasan Saqah mana ni, dia marah kat Tok Guru Ni Aziz sebab kata Nabi ni manusia macam kita. Dan Nabi memang manusia macam kita, cumanya Nabi ni mendapat wahyu. Dia bukan malaikat. Kok dia tak makan, dia boleh terbang satu tempat ke satu tempat? Tak. Allah jadikan, sebab Quran tegaskan prinsip ni dan Nabi sentiasa tegaskan prinsip ni. Kalau tidak, dia tak boleh jadi qudwah. Macam mana kita nak tiru dia? Dia kalau dia bukan manusia. Jadi Nabi banyak dalam hadis dia, innama ana bashar aghdab kama yaghdabul bashar arda kama yardal bashar. Sesungguhnya aku ni manusia, aku redha macam mana manusia redha, aku marah macam mana manusia marah. Cuma Nabi mengajar akhlak, kesantunan, sopan, bagaimana nak mengawal perasaan itu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tak faham prinsip ni yang saya sebut dulu, kita tak boleh faham bila kita tengok hadis Nabi tengok perempuan, kemudian Nabi kata apa, waqa'a fi qalbi syahwatun nisa, marrat bi fulanah, lalu depanku seorang perempuan, kemudian aku timbul perasaan syahwat kepada nisa, pada wanita, aku pergi dapatkan isteriku dan aku menyetubuhinya. Yang demikian itu kamu lakukan. Orang tu macam, Nabi pun tengok ada syahwat. Kerana dia manusia. Manusia. Kalau manusia tak ada syahwat, tu manusia berpenyakit. Satu orang siapa tak kahwin, aku tak ada nafsu pun langsung. Oh, kacau ni. Kan? Dia masalah tu. Tapi apabila manusia kerana ada nafsu, kemudian manusia kendalikan nafsunya dengan betul, dia dapat pahala. Sebab tu kita jangan pisahkan. Ada orang, dia cuba nak pisahkan nilai manusia pada diri Nabi SAW. Innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujiba. Aku ni manusia, dibimbangi hampirlah nanti datang kepada aku wakil Tuhanku, dan kemudian aku akan menyahutnya. Yang ini Nabi akan wafat. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang berat. Awaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Yang pertama adalah kitab Allah, padanya ada petunjuk dan cahaya, peganglah dengan kitab Allah, ambillah kitab Allah dan berpeganglah dengannya. Kemudian Nabi sebut wa ahlu baiti, dan kaum keluarga aku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kamu dengan Allah Ta'ala tentang kaum keluarga aku. Dalam riwayat lain dia panggil wa itrati ahli baiti, dan itrah kaum keluarga aku. Hadis ni dia jadi panjang pembahasannya. Dia jadi agak isu lagi, sebab lepas daripada hadis ni, 3 orang hak pergi jumpa Zaid ni tanya tentang waman ahlul bait. Waman ahlul baiti ya Zaid? Siapa dia ahli bait Nabi ni? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Tidakkah wanita isteri-isteri Nabi di kalangan ahli bait Nabi? Dalam riwayat hadis ni dia ada riwayat Muslim tu sendiri, dia ada macam-macam versi. Ni tuan-tuan kena dengar betul-betul, jangan mengantuk lagi dia jadi salah faham. Versi ni dia macam ni. Satu versi
Zaid kata, nisa'uhu min ahli baiti. Walakin man hurima as-sadaqah ba'dahu. Man hum? Tanya dia. Hum alu Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Dia kata isteri-isteri Nabi di kalangan kaum keluarga Nabi, tetapi ahli bait ni, kata dia. Isteri-isteri Nabi di kalangan ahli bait dah. Tapi ahli bait ni, dia jadi tetapi. Ahli bait ni ialah orang yang diharamkan menerima sedekah selepas Nabi tak ada. Selepas Nabi. Siapa mereka tanya? Mereka ialah kaum keluarga Ali, kaum keluarga Aqil, kaum keluarga Ja'far, kaum keluarga Abbas. Jadi 4 family ni lah. Tapi 4 family ni pun sebenarnya Ali bin Abi Talib, keluarga Abu Talib. Dan Ja'far bin Abi Talib. Aqil juga daripada Abi Talib. Abbas bin Abdul Muttalib. Okey. Dalam versi riwayat Muslim juga, dia kata, la, dia tanya, alaysa nisa'uhu min ahli baiti, tidakkah isteri-isteri dia di kalangan ahli bait dah? Dia kata, tak, bukan. Ahli bait dah, dia sebut yang tadi. Yang diharamkan sedekah. Jadi polemik terhadap riwayat. Kenapa ada riwayat ni berbeza? Nanti tuan-tuan heran. Macam mana hadis ni macam ni enggak dah. Hadis ni dia ada satu bab yang kadang-kadang dia timbul sedikit masalah di kalangan para periwayat hadis. Bab ni dia panggil bab ar-riwayah bil makna. Ni saya duk sebut punya tempat nak bagi orang faham hadis. Satu-satu isu hadis kalau sebut semua nanti tak faham. Kerana hak duk ada nak tak faham dah tunggu, duk ada dah duk tunggu. Dia panggil ar-riwayah bil makna. Ar-riwayah bil makna maksudnya rawi ni kadang-kadang dia riwayat satu hadis daripada Nabi tu tak exactly macam mana Nabi sebut, tapi dia gunakan bahasa dia. Tuan-tuan sebut apa? Cakap pindahan. Cakap ni makna dia tu macam sama, tapi dia tak guna bahasa sebiji macam hak Nabi sebut tu. Dia kadang-kadang dia tak guna the exact words yang digunakan oleh Nabi tu, dia guna bahasa dia. Ataupun kadang-kadang dia punya struktur ayat tu sendiri, ayat dia. Ini akan menyebabkan kita bila baca hadis, kita akan tengok ada banyak versi bagi satu hadis tu. Kadang-kadang kita tengok, hadis ni dekat macam hadis itu. Dia kata, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, dalam satu riwayat yang lain, dalam satu riwayat yang lain. Bila kita tengok dalam satu riwayat yang lain, riwayat tu kita tengok, dia tak apa nak sama sikit dengan riwayat hak kita baca tadi. Ada beberapa sebab. Satu, mungkin Nabi sebut hadis yang sama di beberapa tempat. Kedua ialah rawi lah yang mengungkapkan hadis dengan menggunakan bahasa dia sendiri. Kadang-kala hadis tu macam kita tengok Imam Nawawi ni, dia bagi hadis pendek kan. Sedangkan hadis ni bila kita baca asal panjang. Dia panggil al-ikhtisar fi riwayah. Dia pendekkan riwayat. Semua benda ni telah menyebabkan kadang-kala berlaku polemik di dalam hadis. Dalam nak menentukan sebenarnya version mana agak-agak yang betul yang Nabi sebut. Jadi kadang-kadang terpaksa ahlul hadis buat keputusan. Kadang-kadang dia tengok dari segi kekuatan para perawi. Kadang-kadang dia tengok kekuatan jumlah jalan periwayat. Kadang-kadang orang tak faham sekarang ni, kalau orang nak cakap hadis mau. Kita mana tahu ada hadis Nabi. Hadis Nabi ni berjuta. Heran kita hadis Nabi berjuta. Dia tu hafal 500,000 hadis Nabi. Ada satu orang tu. Ni lah. Malah nak sebut lah. Dia apa? Guru saya hafal 300,000 hadis. Saya malah nak sebut. Kalau saya tanya ada 10,000 sudah sebut. Kalau ada. Yang banyak tu, dia bukan hadis naknya. Dia banyak tu turuk. Turuk ni maksudnya jalan riwayat tu. Daripada fulan A, B, C ke hadis sekian. Tapi hadis yang sama juga melalui jalan orang lain pula. Jadi bila kita himpun pula, hadis tu satu saja tapi melalui jalan yang
orang yang berbagai. Ini telah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Saidul Khatir tentang salah faham sebahagian orang tentang maksud ribu-ribu tu. Puluh-puluh ribu tu. Sebab tu kalau kita tengok hadis Bukhari, bukan sampai 10 ribu pun. Okey. Yang ada tu apa? Hadis yang sama dengan versi riwayat yang berbeza kadang-kadang ataupun jalan yang berbeza. Hadis saqala ini telah jadi masalah. Sebab ada riwayat kata yang dalam riwayat Zaid ni yang Nabi suruh berpegang apa dia? Quran. Tapi Nabi ingatkan tentang kaum keluarga Nabi. Dalam riwayat Tirmizi dia kata kitabullah hamlun mamdudun bainas sama' ila al-ard wa ahlu baiti. Kitab Allah tali yang menghubungkan langit dan bumi. Yang ni dia kata kitab Allah petunjuk dan cahaya. Tali yang menghubungkan langit dan bumi. Wa ahlul baiti dan kaum keluargaku. Innahuma lan yaftariqa hatta yalqani fil haud. Indal haud. Sesungguhnya mereka tidak akan berpisah kitab dan ahli keluarga Nabi ni sehingga berjumpa dengan aku di telaga di syurga nanti. Oh, ini jadi hebat belik ni. Jadi Syiah punya versi ni, sebahagian versi tu dia ambil daripada versi ahli sunnah juga. Jadi polemik. Dan masalah Zaid ni kata, yang tadi dalam riwayat ni dia kata kaum keluarga Nabi tu, isteri Nabi tu keluarga Nabi lah. Tapi keluarga Nabi ni sebenarnya hak riwayat kata tak, isteri bukan. Jadi ahli hadis terpaksa tengok. Pasal Zaid ketika ini pun dia berusia dah. Jadi apa maksud di sebalik hal ini yang dikatakan Ahlul Bait yang di dalam hadis ni? Okey, kita tengok dalam Quran. Jadi kita kena tengok Quran dulu lah. Siapa Quran kata tentang Ahlul Bait ni? Pasal Ahlul Bait ni dia penting. Kat Malaysia pun lagi masalah Ahlul Bait ni. Kan? Kita tak petikai tentang kemuliaan Ahlul Bait ni. Kalau tidak kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Tapi sampai ke level mana? Kalau ikut riwayat-riwayat ni, kalau kita ambil semua riwayat, level dia kira agama ni dia mesti ikut Ahlul Bait lah. Tapi bila kita tengok persoalan dia, Ahlul Bait ni siapa? Ahlul Bait ni siapa? Quran kata apa? Dalam surah Al-Ahzab. Quran kata tentang kepada isteri-isteri Nabi, waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah an yudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Wa qarna fi buyutikun, kamu hendaklah kekal di rumah kamu. Wa qarna ni kamu wahai wanita-wanita isteri Nabi duduk kekal di rumah kamu. Sebab tu Nabi larang isteri dia keluar daripada rumah ni. Sebab tu antara yang Nabi ingatkan Aisyah, jangan sampai, Nabi kata semua jangan sampai salah satu kamu akan yanbah, akan disalak oleh anjing di Hau'ab. Hau'ab ni satu tempat jalan daripada nak pergi ke Basrah. Sebab tu bila Aisyah keluar ke Basrah tu, Aisyah niat dia betul, dia nak betulkan keadaan. Tapi apabila dia dengar anjing salak, dia tanya apa nama tempat ni? Hau'ab. Dia takut nak balik. Nabi menahabak lah. Jangan sampai disalak di sana. Jauh. Jadi, waqarna fi buyutikun, kamu kekal di rumah kamu, duduk di rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bersolek macam solekkan wanita yang dulu. Solekkan jahiliyah. Wa aqimnas salah, tunaikan salat. Kamu
aqimna wa atina az-zakah. Semua ni menunjukkan wanita, kepada khitab pada wanita, kepada isteri-isteri Nabi. Wa ati'na Allah wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah mengkehendaki untuk menghilangkan kekotoran daripada kamu, wahai ahlul bait. Jadi ahlul bait ni merujuk kepada siapa? Kalau ikut ayat ni, merujuk kepada siapa? Isteri ya. Ayat ni satu ayat dah. Wa yutahhirakum tathira, dan mencucikan kamu dengan sucian yang sebenar. Jadi kalau ikut ayat ni, ahlul bait siapa? Isteri Nabi. Syiah kata bukan. Sebab ada riwayat Ummu Salamah yang dia panggil hadis kasar. Dia kononnya dia duduk di dalam selimut itu, dalam hadis riwayat Tirmizi. Ada Ummu Salamah nak masuk, Nabi baca doa untuk kamu, Ali, Fatimah dan anak dia, dan baca doa. Nabi kata anti alal khair, anti alal khair. Kalau Ummu Salamah nak masuk sekali dalam doa tu, tapi Nabi tak masukkan. Okey, bila kita tengok ayat Quran, kita dapat kesimpulan apa? Isteri Nabi mesti masuk dalam ahlul bait. Kalau isteri Nabi bukan ahlul bait, susah. Ayat ni memang isteri Nabi. Mungkin masalah Zaid nak kata ada ahlul bait yang khusus yang tak dapat, itu soal lain. Tapi ahlul bait masuk semua ni. Jadi kalau mereka kata hanya boleh terima Ali saja, kemudian Aisyah tak boleh terima, ni pelik. Ali saja, Ummu Salamah tak boleh terima, ini pelik. Okey, Ali sendiri pendirian dia tentang Abu Bakar dan Umar macam mana? Dan ahli sunnah tidak menafikan tentang ulama-ulama yang saleh di kalangan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, aku ingatkan kamu tentang ahli bait aku. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Saya tak boleh panjang, saya tengok tuan-tuan pandai. Ada orang cakap Abdullah bin Ubay itu masuk dalam sahabat juga. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul bin Salul lah, Bahlul tak ada. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah kepala munafik Madinah. Dia ta'rif sahabat di sisi itu Syiah mungkin. Dia kalau dia kata kalau ta'rif ahli sunnah tu, Abdullah bin Ubay pun sahabat jugalah. Ta'rif sahabat ialah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bi wa mata 'alal iman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di atas iman. Siapa yang jumpa, Abu Jahal pun jumpa. Tengoklah, Abu Lahab jumpa daripada kecil, tapi tidak beriman dan tidak mati atas iman. Ada yang beriman kemudian mati atas kufur, seperti Abdullah bin Ubay. Awal itu dia mengaku beriman. Ada golongan-golongan yang murtad. Mereka tu mula-mula mereka masuk Islam masa zaman Nabi. Kemudian bila Nabi wafat, mereka kata kalau Muhammad itu Nabi, takkan dia wafat. Mereka murtad. Mereka tak bukan sahabat. Sebab mereka tidak mati di atas iman. Kerana syarat dia mesti mati balik. Di kalangan ahli usuliyin, ahli usul fiqh, mereka syaratkan tulul mulazamah. Hendaklah lama mereka tu mendampingi Nabi. Tapi yang tu bukan syarat umum lah. Ahli hadis kata masuk semua. Kalau tidak hanya sebahagian yang masuk jadi sahabat. Yang tu sahabat besar lah. Kalau sahabat besar. Ada orang berhubung dengan Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Contoh siapa? Najasyi. Kan? Asama. Dia berjumpa dengan, dia hantar surat dengan Nabi, tapi dia bukan sahabat. Ada orang disebut namanya oleh Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Seperti apa? Uwais Al-Qarni. Dia juga bukan sahabat. Karena syarat dia mesti
dan beriman, mati atas iman. Benarkah apa ni? Dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab dikaitkan dengan agenda Yahudi. Saya pun tak pernah jumpa dengan Muhammad Abdul Wahab ni. Tapi nak tuduh satu orang berkait dengan agenda Yahudi. Yahudi mana? Apa agenda dia? Kita mungkin boleh bersetuju dan tak bersetuju dengan dia. Tapi adakah semua orang yang kita tak bersetuju tu jadi Yahudi? Macam kita kan. Saya kadang-kadang orang. Ya. Kita mungkin tak boleh bersetuju dengan apa yang dia kata. Apa yang Arab Saudi buat tu, itulah Wahabi. Saya tak setuju Wahabi. Kita pun tak tahu Wahabi ni apa dia. Makanan Jepun ke, makanan ayat. Di mana negara Ahli Sunnah wal Jamaah? Malaysia lah. Jadi apa yang sedang Malaysia buat ni, inilah Ahli Sunnah yang sebenar. Jadi kita kira ada. Dia kata dah lah. Ini semua masalah-masalah yang ada ni, tu Ahli Sunnah yang sebenar lah. Dia kata yang tu dah lah. Pasal apa yang ni dah, yang sana jadi. Jadi kalau nak kata, sebab tu nak mengaitkan politik dengan satu aliran ni susah lah. Hak orang kita katanya, hak kita tak. Habis tu kalau ada orang rasuah, Ahli Sunnah suruh tu. Jadi kita kena jadi adil lah. Saya merupakan pelajar tapi mau berkahwin. Namun ibu bapa saya mau habiskan belajar. Tujuan saya untuk kahwin ialah untuk menjaga pandangan dan dapat ketenangan belajar. Apa pendapat? Fuqaha atau ahli fiqh menyebutlah masalah ini tentang macam ni lah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu ada ba'ah, dia mesti kahwin. Ba'ah ni banyak penafsiran para ulama mengatakannya. Sebahagian kata ba'ah tu kemampuan untuk kahwin tu sendiri. Sebahagian kata kemampuan itu merangkumi juga, iaitu kemampuan kahwin tu banyak. Sama kata kemampuan harta ataupun kemampuan diri dia di sudut hubungan seks. Okey. Bila nak kahwin ni dia ada apa benda? Saya tak tahu tanya lelaki ke perempuan. Kalau lelaki dia nak ada kemampuan lah. Dia bukan kata saya teringin nak kahwin, saya kahwin. Sedangkan dia tak boleh nak infak. Kan? Kalau tak mampu, Nabi suruh apa? Fal yasum. Hendaklah dia berpuasa. Tapi kalau dia mampu, boleh infak. Yang ni boleh bagi nafkah pada isteri. Dan berkemampuan untuk kahwin, maka dia kahwin. Kalau dia lelaki. Mak dia tak bagi. Kena tanya mak dia lah, pasal apa mak tak bagi. Dan mak dia tanya, hang kata nak kahwin kan, pasal apa? Dia kata macam mak kahwin dulu lah. Jadi, tapi kita sebagai ibu bapa ni, bila anak kata dia nak kahwin, kata hang ni perlu rasa peringkat wajib kau nak kahwin, ataupun syok-syok nak kahwin je. Tapi kalau dia kata dia ni sebenarnya dah tak boleh nak kontrol lah. Puasa boleh. Puasa pun tak boleh, tak jalan nak lah. Jadi dia kahwin lah. Jadi ibu bapa dia kena, kalau bapa dia halang sehingga dia jatuh kepada maksiat, dibimbangi, bapa dia berkongsi dosa. Kerana halang benar. Anak perempuan, kalau perempuan dia nak kena ada wali lah. Dia tak boleh kahwin tanpa wali. Okey. So, kahwin. Kalau ada semua cukup ni, wali dia pun setuju, dia kahwin. Tapi jangan dipikir kerana nak kahwin saja dia kahwin, kemudian budak perempuan ni tak ada nafkah. Kalau nafkah, hendaklah dia kahwin dan keluarga dia hendaklah menguruskan urusan, memudahkan perkahwinan dia. Kahwin ni sebenarnya mudah je lah.
Panggil dia mai rumah ataupun pi. Sebenarnya pasal kita, kalau kita fikir, kita ada anak kita memang dah sampai peringkat wajib kahwin. Kita mudahkanlah dia dah kahwin dulu. Panggil mai semua urus kahwin, lepas pada tu bagi kenuri besar-besar tu. Tapi kerana kita bukan fikir masalah anak-anak tu, kita fikir masalah maruah kita ni. Kalau kenuri buat sikit-sikit, orang kata apa pula. Dia ada soal kesombongan. Kesombongan tu telah ganggu banyak benda. Sebab tu kalau boleh mudahkan urusan-urusan yang baik ni. Melainkan kita mampu, kita buatlah. Sebab tak mampu, jangan duduk. Tunggulah lagi 3 tahun dulu, pergi bisnes aku naik, orang kahwin. Nanya lah ni. Terpaksa berpuasa 3 tahun. Jadi kesian dekat anak kita. Kita suka payahkan benda-benda yang halal. Tengok. Tu tak kira lagi hak angkat nikah pergi payah ni kan. Kami bersekolah di sebuah institusi pendidikan, kami dilarang untuk menyimpan janggut atas alasan ia sebuah peraturan. Sedangkan kami sebuah institusi tahfiz aliran sains. Pertama pihak yang terbabit dengan larang ni, sebenarnya saya pun tak tahu. Orang simpan janggut ni dia tak bercerdik ke macam mana. Sebenarnya peraturan ni, tadi pun saya sembang dengan banyak pihak tertentu keselamatan. Saya puji immigration. Ketua pengarah immigration ni, dia telah benarkan pegawai immigration simpan janggut. Sekarang kita tengok dapat ada janggut. Walaupun dia boleh uruskan peraturan dia tu sehingga jadi boleh. Jadi patutnya tentera, polis ada janggut kan. Nampak okey lah. Dia takkan kot ada janggut tembak tu paling kena. Pasal orang jadikan janggut ni macam musuh lah. Bila orang ada janggut tu macam ganas lah. Cumanya saya nak beritahu pada pelajar tu, kalau sampai simpan janggut tu dia nak buang, tak apalah. Kerana ada benda yang lebih penting lagi kita nak belajar. Melainkan kita ada satu tempat pelajaran yang lain yang setara dengan tu juga, ataupun yang bagus macam tu juga, yang mana tak perlu boleh kita simpan janggut. Kalau tak ada pilihan, kira kesalahan di atas orang yang memaksa. Apakah masih perlu seorang anak mentaati bapaknya atau isteri mentaati suaminya apabila mereka tidak diberikan nafkah? Kalau sekiranya suami tak beri nafkah, tak wajib taat. Misalnya suami tak pernah bagi makan pakai apa semua. Dan ini dia sebenarnya keluar daripada ketaatan. Dia boleh angkat kes ni, tapi dia boleh angkat kes ni ke mahkamah, dan mahkamah hendaklah memutuskan segera kes seperti ini. Ada orang 2 tahun suami dia tak bagi apa, pergi ke mahkamah tak selesai. Ustaz kata sabar. Saya kata yang ni mungkar yang jelas orang mai abang kat kita. Hak orang menyorok belakang almari tu nak cari sangat. Yang tu amoi nak cari sangat. Pantang orang abang pukul 3 pagi kami ready. Tapi yang ni pukul bini, ketuk kepala isteri, tak bagi nafkah bertahun tak balik, kes bertangguh-tangguh. Padahal ni mungkar lah. Kau nak kira mungkar. Sebab itu yang ini hendaklah. Dan isteri bila dia boleh keluar daripada baitul ta'ah, rumah ketaatan. Bila suami tak bagi makan, tak bagi apa, dia tak ada makan, dia boleh balik kepada rumah keluarga dia. Dia tuntut pisah dan dia boleh balik ke keluarga dia. Melainkan janganlah sehari je dia keluar, lepas tu tak tinggal duit, tengok-tengok balik rumah mak dah siap minta cerai. Yalah, ini kena. Tapi kalau sekiranya dia kita keluar tak bagi duit nafkah, isteri kena keluar duit dia. Isteri memang macam saya kata, dia boleh tuntut balik lah. Abang dia balik, dia pun tak. Apa dia ni? Bil 5 hari. Ikan, harga sekian. Dia kata, kau gaji sampai 10,000, aku gaji 3,000 je. Tak apalah, yang wajib bayar nakah abang.
Duit abang, duit saya juga, duit saya, duit saya. Batal wuduk dalam solat jemaah. Bagaimana ingin keluar wuduk tetapi tidak mahu menjadi syaitan lalu depan orang. Yang sutrah yang kita tidak boleh lalu ialah di hadapan orang yang solat bersendirian ataupun di hadapan imam dalam solat jemaah. Adapun di tengah-tengah solat jemaah itu kita boleh lalu. Kerana Ibnu Abbas dalam riwayat dia telah duduk menaiki atan ataupun kaldai dan lalu di tengah-tengah sufuf di Mina. Dan tidak ada sahabat yang engkar kepadanya. Tapi jangan sengaja pilih intah bantu imam, tak ada pasal nak pergi try tu. Dan ini kita nak kena faham orang yang solat juga. Orang yang solat, kita solat seorang-seorang, orang main lintas di hadapan, di tengah masjid, dia nampak. Kalau dia nampak, berdosa lah. Tapi kalau sekiranya dia tak nampak, dia dimaafkan lah. Sebab tu berhati-hati berjalan, tengok depan, tengok belakang. Tapi kalau dalam mazhab Malik, dalam dia bincang hal ni, kalau satu orang, dia ni lepas orang sembahyang Jumaat, dia dah tahu dah, dia pergi sembahyang, tanpa pintu orang nak keluar. Dia kata biar orang keluar lambat sikit, dia berdosa. Kalau orang terdesak, orang keluar lintas depan dia, setiap kali orang lintas, dia berdosa. Tapi kalau satu orang ada pilihan, pintu ni dengan pintu ni, tapi dia sengaja menyusahkan, orang yang keluar tu mungkin berdosa juga, kerana dia ada pilihan, dia tak mau, dia menyusahkan. Tapi kawan yang semayang di tempat orang lalu lalang, dia juga berdosa. Dalam solat qasar tahiyat akhir perlukah duduk iftirash atau tawarruk? Fuqaha khilaf dalam hal ni. Sebahagian hadis ni, benda ni, hadis ni tidak jelas untuk mana-mana. Sebahagian fuqaha menganggap solat pada tahiyat yang akhir maka duduk tawarruk. Sebahagian kata tawarruk itu jika ada dua tasyahud. Dua, orang Melayu kata tahiyat lah. Tidak menjadi masalah yang besar dalam masalah. Tidak menjadi masalah yang besar. Kalau orang tu duduk tawarruk. Cuma kalau imam tu duduk tawarruk. Kalau saya mungkin, kalau saya sendirian, solat 2 rakaat, kalau tanya, saya duduk iftirash saja. Kalau 4 baru tawarruk. Tapi kalau sekiranya imam itu tawarruk, kita duduk di depan, kita tengok tu imam mayang subuh umpamanya. Dia duduk macam tahiyat akhir lah orang kita katakan. Dia lipat kaki tu. Kita ikut dia. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Pasal yang dia duduk tu bukan ada larangan apa. Dia masalah khilaf yang kedua-duanya mempunyai alasan. Bilakah waktu sebenar solat asar? Solat yang dilarang. Yang dilarang ketika matahari nak jatuh. Kan? Ketika itu dilarang solat. Kalau tidak, kalau dia kata dilarang solat sepanjang lepas asar saja, lepas asar ni banyak. Katakanlah asar 4.30, 4.40 pun lepas asar juga kalau kita dah sembahyang asar. Pukul 5 pun lepas asar juga kalau kita dah sembahyang asar. Cuma lepas sembahyang asar tidak ada lagi solat sunat. Tetapi Ummu Salamah dia pernah tengok Nabi solat lepas asar. Jadi dia tanya Nabi SAW, Nabi kata Nabi telah disibukkan oleh wufud perwakilan sebelum daripada asar tu, kemudian Nabi gantikan dia selepas daripada solat asar. Yang dilarang itu maksud larangan ketika matahari nak terbenam. Cuma sebahagian para sarjana hadis mereka berpendapat bahawasanya pada waktu matahari hampir terbenam tu solat tak ada, tapi pada hari Jumaat itu waktu yang mustajab. Yang dikatakan waktu mustajab pada hari Jumaat kenaan. Apa ni? Bila Aisyah tanya di mana manusia pada hari itu, tak jelas. Dia tulis long hand, saya baca short hand.
Adakah betul tiada lagi tahnik selepas Nabi SAW wafat kerana para sahabat tidak melakukan tahnik untuk anak-anak mereka yang baru lahir kepada sahabat yang lain? Sebahagian fuqaha berpendapat demikian. Kalau ada orang berpendapat pun kita tak boleh kata. Sebahagian mereka kata bahawasanya tahnik hanya khusus untuk Nabi SAW. Tapi sebahagian syurah hadis masih menyebut bahawasanya disukai untuk kita membawa pada orang saleh anak kita untuk mendoakan. Tapi tahnik pada saya dalam maksud ambil ayat liuk macam Nabi bubuh tu doa. Tak. Ayat liuk Nabi lain lah kan. Ayat liuk ustaz ni. Ustaz lah, dia bukan Nabi kan. Saya memilih pendapat tidak perlu angkat takbir tangan dalam solat Aid, akan tetapi imam angkat. Adakah saya perlu angkat ikut imam seperti pendapat Ibn Taymiyah dalam bab qunut? Kalau tanya saya, kalau imam angkat. Pasal benda ini pun khilaf antara riwayat Ibn Umar dan selainnya. Tapi kalau imam angkat. Kita ikut imam. Benarkah Dr. Mazhar menyokong pandangan G25? Saya tak kata saya sokong G25. Saya cakap bab tak boleh intip ni lama. Secara umum saya cakap, kita ni jangan jadikan galakkan orang ni duk kerja dan mengintip orang. Kita keluarkan masa dulu tahun 2007 kita buat seminar tajasus di Perlis. Kita keluarkan garis panduan dalam kes ni. Bukan kerja satu orang duk tunggu orang untuk cari salah orang. Orang kata habis tu banyaklah maksiat akan berlaku. Maksiat banyak berlaku ni pertama disebabkan kerana media yang macam-macam ni. Kita ni ada double standard. Kalau kita pasti satu orang nampak zahir dia tu buat maksiat, nak masuk dalam rumah tu, dua orang tu tak kahwin nak masuk dalam rumah maksiat, kita nampak, kita lah halang dulu kan. Cik jangan ni, hampa tak kahwin ni, hampa tak ada masuk. Pasal apa kita tunggu dia nak masuk dulu? Pasal apa tunggu dia masuk dulu? Kita larang lah. Kita mampu lah nak larang. Dia badan hebat, tak lagi dia tampak macam tu. Okey, masa tu panggil penguatkuasa, saya accept. Tapi kalau kita tak tahu orang apa nak berlaku, saya tengok kes saudara Wan Saiful. Dia pergi bercuti dengan mak dia. Dia pun masuk dalam bilik dia sedangkan dia duduk dengan mak dia. Dan kita ada beberapa kes yang membabitkan pasangan sudah berkahwin, cuma dibawa pergi ini, kemudian tak minta maaf lagi, dan banyak kes yang sebelum ni. Masa ketika itu menyebabkan kita timbulkan isu ni. Kita ni dah berstandard. Ada orang peluk terang-terang dalam lakonan tu. Dalam lakonan ada, peluk artis ada, tapi tak ada orang ambil tindakan, dan tak ada orang kesal ambil tindakan. Yang dalam lakonan-lakonan tu memang dalam media apa, majalah-majalah hiburan peluk orang Melayu kita. Tak ada pula dia ambil tindakan. Tapi yang tak pasti lagi peluk tu, hak tu kita pergi cari kat mana dia duduk. Ini double standard yang kita tanya. Ini double standard yang kita tanya. Bukan kata dia G25 tu betul, tapi artinya persoalan tu mesti dijawab dengan cara kita tak mau orang ni kerja dia supaya nak cari orang punya masalah kan. Kalau betul orang tu buat salah, kita sebenarnya agama suruh kita pergi larang. Kita nampak satu orang masuk dalam rumah tu, kita lah amar ma'ruf nahi munkar. Kita bagi tahu dia ni, hampa jangan duk buat maksiat ni. Tapi pergi bawa TV, ambil gambar lagi semua, ini agama tak suruh. Satu orang datang kepada Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, alaihi imra'atan fi aqsal Madinah, wa fa'altu wa sana'tu kulla syai'in illa zina. Wahai Rasulullah, aku merubat satu orang wanita di luar, di ujung bandar. Aku buat semua benda dengan dia kecuali zina. Bahasa kita, semua ringan-ringan buat lah. Nabi diam. Sehingga lama dia duduk ni, Umar kata, qad satarakallah la satarta nafsak.
Allah telah tutup aibmu, kenapa kau tidak menutupnya? Lalu dia pergi. Baru Nabi panggil dah. Nabi baca ayat Quran. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi suruh dia solat. Agama itu sifat dia. Sebab Dr. Yusuf Al-Qardawi ketika membahaskan masalah hudud, dia menyebut bahawasanya bukanlah satu tabiat masyarakat Islam, negara Islam itu kerjanya mencari jenayah peribadi orang. Dia satu masyarakat yang sifatnya betul. Nabi itu nak amal ma'ruf. Kenapa nak amal ma'ruf kita mesti kena tunggu pasukan penguasa kalau betul-betul kita nampak? Melainkan satu tempat menjadi pusat maksiat, kita tak mampu. Di situ tempat keluar. Itu cerita lain. Tapi pergi masuk rumah orang, pindah orang. Kalau sekiranya itu satu kewajipan, G25 tu dia punya satu hal. Tapi saya nak terang konsep dulu. Kita tahan kereta. Tengok orang duduk dalam kereta. Kita tanya, hampa kahwin ke tak? Buat rok belum? Hampa kahwin ke tak? Jadi artinya tidaklah seperti itu. Asalnya manusia ni zahirnya baik, kita sangka baik. Tapi bila nampak jelas kepada kita dia maksiat, nampak dalam cermin, nampak suara wanita dengan lelaki dalam bilik itu yang kita tahu suara tu kita kenal. Suara tu abang kita tu, nikah dah lagi duduk. Itu zahir maksiat dah, zahir. Kita boleh ketuk, kita boleh panggil dia keluar, dia tak mau juga, kita panggil penguat kuasa, itu cerita lain. Tapi untuk kita satu pasukan duk intip mana-mana pergi cek, ini tidak disuruh agama untuk satu bilik kita cari. Yang peliknya sebahagian orang memang dia di kampung-kampung, kadang-kadang dia pukul, dia apa, dia ambil gambar dia upload dalam YouTube, aib orang. Satu orang datang kepada Nabi SAW. Datang kepada, kita tahu dalam hadis Ma'ish, dia datang kepada Nabi. Dia kata, sana itu Rasulullah fatahhirni. Aku berzina wahai Rasulullah, bersihkan aku. Nabi, kamu tengoknya. 4 kali dia ulang benda yang sama. Nabi SAW kata, la'allaka ghamas, wala'anka qabbal. Nabi kata, boleh jadi kau raba-raba kot. Boleh jadi kau cium je kot. Dia sana itu ya Rasulullah. Aku berzina Rasulullah. Sebenarnya Nabi dalam riwayat lain, Nabi tanya, kau ada gila ke? Dia yang mengaku. Baru dia dihukum. Betapa tabiat masyarakat. Tapi kalau kita biar tabiat ni, itu yang menyebabkan yang pasang CCTV lah. Nak ambil gambar. Dan dijadikan pada zaman ni, orang tengok satu sudut. Dijadikan sebagiannya, jadikan sebagai senjata politik. Untuk membunuh karakter orang lain. Maksiat ni banyak. Dia kata maksiat, apa saja maksiat kita mesti selidiki. Takut orang. Tidak semesti. Saya nak tanya, mengumpat maksiat ke tak? Dosa besar ke kecil? Saya tahu orang main ketuk, tak rumah kita. Tengok. Hampa buat apa? Berdoaan. Kami perempuan semua. Nak tengok hampa mengumpat ke tak? Nak cegah mungkar? Memang betul, tapi bukan semua kategori itu mesti dilakukan dengan kuasa. Itu maksudnya. Kalau tidak, kita mesti banyak maksiat orang buat. So, saya bukan kata totally tak boleh cegah mungkar tu. Tapi saya kata jangan jadikan budaya orang suka mengintip orang. Kalau betul ikhlas nak cegah mungkar, nampak orang masuk ke tu, kita lah pihak abang. Dia nak masuk, setengah orang kata, saya tahu. Sebahagian pihak, setengah orang kata ni ada pasangan nak masuk. Biar dia masuk dulu. Itu tak betul. Kalau hampa tahu dia nak masuk, cegah dia. Pasal apa hampa nak masuk ni? Macam sama. Orang staff ataupun yang duduk di hotel. Kenapa dia tepi telefon jabat agama? Masa dia orang datang tu, dia patut tanya, hampa kahwin lagi? Artinya dia nak trap orang. Jadi saya, itu maksud saya. Orang kata ini benda peribadi. Siapa kata benda peribadi tak boleh cek?
Ya ada benda, bukan semua benda peribadi boleh cek. Ada benda yang boleh kita cek. Akaun peribadi bisa mampu tak kita cek. Itu tak boleh pula. Adakah Perdana Menteri tidak boleh letak jawatan kerana itu adalah amanah Allah? Allah juga. Kita semualah, saya cakap seorang kan. Kita semua ni kan, kalaulah kita nak puji siapa, tak usahlah kita puji orang tu, kita samakan dengan saksiah-saksiah yang memang telah ditakdilkan oleh Allah dan Rasul. Pemimpin saya ini bagaikan Abu Bakar Siddiq. Janganlah. Bagaikan Osman bin Affan. Oi, sakan tu. Kalau kata dia seorang pemimpin yang baik, ada akhlak yang baik, cuba maaf. Okey, tapi nak samakan dengan khulafa yang 4 ni. Jet sikit-sikit je, jangan patah balik kereta. Ini nak sama dengan khulafa yang 4 ni. Elok-elok sikit kot saya ingat kan. Saya ingat kawan yang kena jet tu pun gayat kan. Orang kalau puji kita tahu benda tu kita tak ni. Kita sendiri rasa kan. Jadi kita abaikan sebenarnya. Kalau kita nak kata, janganlah kata bagaikan Sayyidina Osman. Kalau saya jadi pengurusi tetap, saya suruh berhenti. Saya seorang pelajar kejururawatan. Saya ingin bertanya, adakah terdapat nas yang membenarkan para jururawat untuk menyingsing lengan sentiasa ketika diwat? Saya cuba tengok isu ni Singsing sentiasa ni dia kalaulah benda tu perlu ketika kita buat treatment. Wa daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat disuka dengan kadarnya. Kadarnya masa tu lah. Artinya satu baju dia tu, kalau masa tu dia singsing lah. Untuk mengelakkan daripada baju ni masuk ke dalam tempat luka ke apa. Jadi dia boleh buat. Dia boleh buat. Jadi kalau tersingkap kerana keperluan, tidak ada masalah. Ini juga disebut dalam hadis. Sebab itu para fuqaha pernah bincang tentang tersingkap paha Nabi ketika peperangan. Jadi tersingkap ni ataupun terpaksa singkap ni bukanlah suatu benda yang dilarang jika sekiranya ada keperluan. Saya pun tak mau sampai nanti orang Islam mau tak jadi jururawat. So kalau itu, tapi nak kena tanya pakar perubatan lah, dia lebih tahu. Kalau kita sampai sini sensing dia, kemudian dia macam mana dia, terutama dia doktor, kalau dia buat pembedahan, dia masukkan tangan dia, ini semua nak kena ambil kira lah. So ini semua saya janganlah kita, kerana kami pegang berislam. Saya ingat kadang-kadang ni ada masalah dengan sebahagian orang ni, dia kira kalau pegang dengan Islam tu, Islam hak dia faham tu, yang satu lagi tu pun Islam juga. Ada kalau kita nak pegang dengan satu prinsip Islam, kita terpaksa ada satu pegangan Islam, dia kontradik dengan satu pegangan yang lain umpamanya. Contohlah, wanita jatuh pingsan. Kita tengok wanita, kita tak mau angkat. Perempuan macam mana pun angkat. Bolehlah angkat. Takkan nak biar dia kena lenyek kereta situ. Ini tak betul. Kadang-kadang kita punya warak tu. Saya kemarin ada meeting satu college. Saya lembaga pengarah duduk situ. Dia buat satu peraturan. Tudung hendaklah dipakai, hendaklah menutupi bahu. Saya tanya, pasal apa dia kena tutup bahu?
Sebab dia kata ada orang pakai tudung bubuh dalam, lepas tu bubuh jaket kat luar ni. Jadi tak memenuhi cukup syarat. Tudung adalah tutup bau, tutup dada dan tutup bau. Saya kata apa yang tak faham? Dia juyubihin ni, belahan ni, kalau tak ditutup dengan tudung akan nampaklah pada wanita. Sebab tu dia suruh kita laburkan tudung supaya tak nampak belahan dada. Tapi kalau dia tutup lah dada dia, ujung bau dia ni, dia pakai pula macam polis umpamanya, wanita, dia tutup. Jadi tutup lah tu. Bukan syarat dia mesti tudung-tudung di luar. Yang penting tudung tu menutupi. Bukan duduk tergantung di luar ke. Tu tak kira yang kata mesti bulat, jangan 3 segi. So banyak persepsi ni kadang-kadang dia tak ada alasan apa. Tudung labuh, yes, betul. Baju luas, betul. Tapi dia mesti kalau orang tu dulu pakai tudung macam ni, kemudian dia bubuh kot luar. Boleh atau tidak? Boleh. Dia orang tak boleh, tudung kena keluar, nampak di luar. Susah yang tak buat tafsiran ni. Jadi kadang-kadang dia nak kuat agama, tapi itu tak agama. Ni ada ke soalan? Biar kot cukup lah. Apa pandangan tentang setengah kelompok yang berniaga wakaf Quran untuk bayar tertentu untuk dihantar ke Myanmar, Thailand, ke negeri lain? Dahulu satu Quran bayarannya RM40, tetapi kini RM5. 1/4 daripada Quran. Apa dia nak tanya? Wakaf Quran, boleh wakaf, dapat pahala. Kita beli Quran, kita hantar. Tapi orang yang tolong pun dapat pahala. So boleh tak kita wakaf Quran? Wakaf Quran, wakaf buku, semua ni boleh. Wakaf ni kita keluarkan daripada hak individu kepada hak yang boleh digunakan untuk oleh orang lain secara ramai ataupun secara kumpulan khusus. Dia boleh jadi wakaf tu khusus. Contohnya kita wakaf untuk pelajar-pelajar sekolah tertentu Quran. Dia khusus je. Orang lain tak pakai lah, kan? Ataupun kita wakaf Quran untuk orang dalam masjid tertentu. Misalnya kita ambil Quran, 1000 Quran, 50 Quran, kita letak kat masjid A. Wakaf daripada si fulan untuk masjid A. Itunya orang yang duduk dalam masjid tu boleh baca Quran tu lah. Mai satu hamba Allah tengok wakaf, dia pun ambil buat balik. Dia kata wakaf lah. Dia tak boleh sebab dia wakaf khusus pada masjid tu. Ataupun dia ambil buat balik, dia pergi letak di masjid lain. Dia tak boleh pasal dia amanahkan untuk masjid tu. Jadi ini sebab tu wakaf maksudnya dia keluar hak dia. Kemudian dia tak boleh main balik. Ni, aku tak benak gambar pakai ni. Ni wakaf aku yang buat. Tak boleh. Wakaf telah keluar daripada hak dia kepada boleh digunakan oleh orang ramai dan dia dengan orang ramai sama. Sebab itu Nabi kata pada wakaf telaga rumah, Nabi kata faja'ala dila'ahu ma'adila'il muslimin. Dia jadikan cedok air dia tu bersama dengan kaum muslimin yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.